anak murid cikgu dalam keadaan sedialah. Siapa yang rasa dia dah ngantuk tu, minum air, ada air dekat tepi. Siapa yang dah rasa nak makan kacang-kacang, cikgu izin je. Asalkan kamu dalam keadaan bersedia. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, muka cikgu dah boleh nampak ke muka cikgu? Boleh. Okey, dah boleh nampak dah. Suara cikgu jelas ke suara cikgu? Suara cikgu jelas? Jelas. Jelas. Okey, jadi dekat sini cikgu share screen. Cikgu teknikal dulu. Okey, bahagian teknikal. Boleh nampak ke cikgu punya teknikal kat depan? Skrin cikgu boleh nampak? Nampak. Okey. Okey, jadi kelas kita hari ni, kita recap balik yang semalam punya. Semalam kita belajar tentang pemfaktoran. Kamu kena power ni. Sebab nanti pemfaktoran ada dalam bahagi. Ada dalam pecahan. Kena power ni. Siapa yang ingat, oh pemfaktoran sampai sini je. Tak. Nanti jumpa balik dalam pecahan yang cikgu akan ajar kelas kita yang terakhir iaitu esok. Okey, jadi pemfaktoran dia ada 4 level. Semua orang kena ingat pemfaktoran ada 4 level. Level yang pertama, kita tengok dekat depan. Level yang pertama adalah level dekat mana kamu kena keluarkan. Keluarkan apa? Yang pertama kamu kena cek nombor dia. Keluarkan nombor yang sama. Macam mana nak keluarkan nombor? Kena cari sifar yang sama. Yang kedua, kamu kena keluarkan huruf. Cari huruf yang sama dekat kedua-dua sebutan ni. Jadi sini X, sini pun X. Jadi kita keluarkan huruf X. Tu level 1. Level 1 selalunya semua orang okey. Kamu kena okey juga. InsyaAllah. Siapa tak okey, WhatsApp cikgu. Okey, level 2 adalah dekat mana level kita pakai formula ni. Kita pakai formula ni. Jadi level 2 yang penting dia dekat sini adalah kita kena keluarkan dia punya kuasa 2. Kita kena nampakkan dia punya kuasa 2. Contoh M ni kuasa 2 dah, tapi 16 ni kita tak nampak dia kuasa 2. Jadi kita kena buat apa kuasa 2 dapat 16. Jadi cara dia adalah kita buka punca kuasa 16, kita dapat 4. Jadi dekat sini kita dah dapat dua-dua sebutan ni dah ada kuasa 2. Jadi kita boleh terus pakai formula tu. Okey, form 3. Form 3 pula. Belajar sekarang ni Level 3 belajar waktu form 3. Tak apa tu. Okey, level 3. Okey, level 3 adalah keadaan dekat mana kamu praktikkan apa yang ada dalam level 1 ni. Dan kamu praktikkan juga apa yang ada dalam level 2. Ini level 3. Okey, hari ni sebelum kita masuk kepada pecahan, kita pergi balik kepada level 4. Boleh ke semua kita pergi balik kepada level 4? Boleh. Okey, Boleh baik. Jadi masing-masing buka modul. Cikgu akan jawab beberapa soalan dekat depan ni. Cikgu akan jawab beberapa soalan dekat depan ni. Okey, jadi soalan B, cikgu dah jawab ke soalan B? Dah. Okey, belum Belum. Dah. Okey, kita proceed kepada soalan B. Jadi, cikgu dah jawab? Dah cikgu. Okey, cikgu proceed kepada soalan C. Okey, jadi masing-masing kita recap balik level 4. Level 4 ni cikgu dah ada ajar dah kat kelas malam. Hari ni cikgu akan selesaikan dalam 2 soalan. Okey, level 4 untuk pemfaktoran adalah kita cari ABC dulu. Ini soalan ni cikgu tulis. 2x kuasa 2 tolak 11x tambah 12. Okey, ni level 4. Step pertama, kita cari mana A dia, mana B dia, mana C dia. A dia yang mana? A tu adalah dekat mana yang ada X kuasa 2. Dia ada kuasa 2. Jadi dekat sini, ini adalah A kita. A kita adalah 2X kuasa 2. Tu A kita. Ini adalah A kita. Okey, kemudian B. B tu adalah dekat mana yang kita ada X sahaja. Maksudnya dia ada X. Dia bukan X kuasa 2. Tapi dia ada X.
Jadi dekat B situ adalah negatif B. 11X. Ya, pandai. Jadi 11 ni ada yang tersilap. Apa yang dia tersilap? Dia silap 11 ni kamu kena ambil sekali negatif dia. Jadi B kita bukan 11X. B kita negatif 11X. Ada yang salah kat situ. Dan akhir sekali C kita adalah dekat mana keadaan tu dia tak ada X kuasa 2, dia tak ada X. Jadi dekat sini C kita adalah 12. Ni C kita. Ini adalah C kita. Okey, jadi apa yang kita nak kena buat sekarang? Kita dah tentukan A kita apa, B kita apa, C kita apa. Okey, jadi itu step pertama. Step kedua adalah kita masuk bentuk lazim. Kita masuk bentuk lazim. Jadi bentuk lazim kita bukannya bentuk lazim kita belajar masa dekat sekolah rendah. Bentuk lazim kita macam ni. Ini adalah bahagian dekat mana kamu kena tambahkan. Silap. Ini adalah bahagian dekat mana bila kamu turun ke bawah, kamu kena buat pendaraban. Ini pula bahagian kamu kena turun ke bawah, kamu buat tambah. Okey, itu bentuk lazim dia. Itu bentuk lazim dia. Okey, yang kamu kena susun adalah yang pertama, ini bahagian A. Ini bahagian C. Dan ini bahagian B. Jadi A kamu apa? A kamu 2X kuasa 2. A kamu 2X kuasa 2. C kamu apa? C kamu 12. B kamu apa? B kamu negatif 11X. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh follow lagi? Boleh ke? Okey, bagus. Okey, jadi yang ini kamu kena fikirkan. Apa maksud darab ke bawah? Maksudnya kamu kena fikir apa darab apa dapat macam ni 2X kuasa 2. Ada orang buat X darab X. X darab X bukan 2X kuasa 2. X darab X kita akan dapat X kuasa 2. Dia bukan 2X kuasa 2. Jadi salah. Dia bukan X darab X. Jadi dekat situ cikgu tambah 2X darab X. Barulah cikgu akan dapat hasil dia 2X kuasa 2. Maksudnya cikgu ke bawah untuk buat pendaraban. Okey, sampai situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Okey. Yang lain nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Okey, C. Masing-masing boleh tengok dekat C. C ni yang jadi pening. C ni yang jadi pening. Apa maksud C itu jadi pening? Masing-masing boleh tengok kat sini. 12 ni, 12 dekat sini adalah keadaan dekat mana kamu kena fikir kamu akan dapat 12 tu. Jadi kalau cikgu cakap 1 darab 12, cikgu dapat 12 juga. Cikgu buat 12 darab 1, cikgu dapat 12 juga. Cikgu buat 3 darab 4, cikgu dapat 12 juga. Okey, kemudian kalau cikgu buat 4 darab 3, cikgu dapat 12 juga. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan ajar kamu. Okey, nak pilih yang mana ni cikgu akan ajar? Okey, yang pertama sekali, kamu akan kena darab. Cikgu ulang lagi sekali. Kamu akan pilih, contohlah. Disebabkan 12 kita positif, 1 dengan 12, 12 dengan 1 ni sama, cikgu buang. Cikgu buang. Dia kalau negatif je dia boleh jadi, mungkin kat sini, mungkin dekat sini. Jadi sekarang cikgu buang 1, cikgu buang 12 darab X sebab dia sama je. Dan cikgu buang 4 darab 3 sebab dia sama je. Okey, faham kan kenapa cikgu buang? Faham ke? Faham. Maksudnya 1 darab 12 nombor yang sama darab. 1 darab 12 kalau cikgu terbalikkan sama. Dia nombor yang sama. Jadi dekat situ cikgu buang. Cikgu buang dan cikgu buang. Cikgu ada yang cakap, cikgu semalam cikgu tak buang kenapa? Okey, kalau cikgu cakap negatif 12 situasi dia lain. Maksudnya 1 darab negatif 12, dia dapat negatif 12. Tapi negatif 1 darab 12, kita dapat negatif 12 juga. Sebab tu cikgu kena senaraikan.
Sebab negatif 1 dekat sini, yang nombor 1 kan. Ni 1 tu positif. Tapi dekat nombor 2 tu dia negatif. Jadi dia lain. Jadi jangan samakan nilai yang apabila dia dalam keadaan positif dengan negatif. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, baik. Okey, baik. Jadi negatif, kalau ada negatif kamu kena senaraikan semua. Kamu kena senaraikan semua. Okey, jadi kita pergi kepada 2 je. Kamu ada 2 pilihan je. Sekarang ni nak pakai mana? Cikgu ajar. Sekarang ni nak pakai mana? Jadi kamu kena fikir. Nak pakai mana ni nak dapat 12? Alamak, bunyi apa tu? Okey. Cikgu, kamu kena negatif 3 darab negatif 4. Saya buat macam tu, negatif 3 darab dengan negatif 4. Saya buat macam tu. Okey. Negatif 3 darab negatif 4. Okey. Betul. Jadi masing-masing boleh tengok bila cikgu nak dapatkan 12, kalau kita buat negatif 3 darab negatif 4, betul juga? Betul juga. Okey. Jadi kamu kena fikir apa yang didarabkan kamu dapat 12. Okey, jadi dekat sini cikgu pakai 3 darab 4 dulu kan. Okey, masing-masing boleh tengok. 3 darab dengan 4, kita dapat 12. Jadi dekat sini 3 darab dengan 4, kita dapat 12. Lepas tu nak buat macam mana? Step, cikgu nak kamu fahamkan step. Step dia yang seterusnya adalah daripada sini kamu buat darab silang. 2x darab dengan 4. Di ke bawah dia jadi darab. Ke bawah dia jadi darab. Ke tepi pun dia jadi darab. Maksudnya 2x darab dengan 4, kita dapat 8x. Kemudian x pergi kepada 3, maksudnya dekat sini kita dapat 3x. Jadi kemudian dekat sini kita ke bawahkan dia, kita jadi apa? Kita akan jadi tambah. Cikgu nak kamu faham konsep dia. Kita jadi tambah. 8 tambah 3, kita dapat 11x. Sampai situ semua jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Sekarang cikgu nak tanya, jawapan cikgu buat betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Bukan negatif 11. Salah sebab Ini tadi negatif. negatif. 11 tak negatif. Jadi, kalaulah kita nak tahu jawapan kita betul, pilihan kita tu betul ke kita buat ni? Pilihan kita buat tu betul ke? Jadi dekat sini apa yang kita boleh buat adalah kita kena check. Kita kena check 11x ni, jawapan yang kita kena compare kan mesti sama. Jadi dekat situ dia dapat negatif 11. Kat sini kita dapat 11x. Jadi cikgu tak boleh pakai soalan ni. Silap. Cikgu tak boleh pakai 8. Cikgu tak boleh pakai 3 dengan 4. Kenapa cikgu cakap cikgu tak boleh pakai 3 dengan 4? Ni cikgu tak kacau. Cikgu tak boleh pakai 3 dengan 4 sebab cikgu tak boleh pakai 3 dengan 4 sebab bila cikgu pakai, cikgu tak dapat 11x. Sepatutnya cikgu kena dapat negatif 11x. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Maksudnya bila kamu tak dapat ni, ni dengan ni tidak sama. Jadi kamu kena ubah. Kamu kena ubah. Kamu punya C kena ubah. Sebab apa? Sekarang ni salah. Jadi cikgu akan copy balik apa yang cikgu salin dekat atas kan. Okey, kita buat balik daripada awal. Macam mana nak selesaikan soalan ni? Okey, tengok Okey, soalan soalan ni dia sama. Okey, cikgu ambil A tu tak payah. A tu sama. 2x darab x, kita dapat x kuasa 2. Okey, habis kat situ. Tapi yang C ni kamu kena fikirkan. Macam mana kamu nak dapatkan jawapan tu dalam keadaan negatif 11x dekat atas. Jadi cikgu bagi lagi satu tips Lagi satu tips dekat sini, kalau kamu buat 12, kalau kamu nak dapatkan 12 dekat C, kamu boleh buat negatif 3 darab negatif 4, kamu still lagi dapat 12. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Jelas.
Maksudnya cikgu pakai negatif Boleh, 3 dengan negatif 4 dekat sini. Negatif 3 kita kan ke bawah. Kita ke bawah kan. Negatif 3 darab negatif 4 still lagi kita dapat 12. Tu yang cikgu cakap. Kamu kena fikir dekat C ni. Kena fikir sikit dekat C ni. Apa darab apa kamu dapat 12 dan bila kamu jumpa jawapan tu, yang mana jawapan tu akan membantu kamu untuk dapat jawapan dekat B macam negatif 11. Sekarang kita cek, tengok flow dia, tengok flow dia. Ni bahagian darab. 2x darab negatif 4. 2x darab negatif 4 kita dapat negatif 8x. Okey, tengok. Okey, tengok pula x darab dengan negatif 3. Dekat sini kamu dapat negatif 3x. Negatif 3 tambah negatif 8. Dekat sini kamu dapat negatif 11x. Jadi kamu cek dekat sini, negatif 11 ni sama macam sama macam B kamu. Dapat negatif 11. Baru dikira betul. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Cikgu. Jadi yang nak tanya apa tu? Jangan saya pergi tandas. Okey, boleh. Jadi yang bahagian level 4 ni yang kamu kena perahkan sikit adalah kamu kena tengok dekat bahagian C tu. Apa darab apa yang mana 12 ni kamu akan pakai negatif 3 dengan negatif 4 untuk didarabkan ke sebelah. 2x darab negatif 4 kamu dapat negatif 8x. X darab negatif 3, kamu dapat negatif 3x. Okey, jadi yang itu kamu akan tambahkan dua-dua ni, yang mana kamu akan dapat negatif 11x. Habis. Jawapan dia mana? Jawapan dia adalah, ini kurungan yang pertama, ini adalah kurungan yang kedua. Kurungan pertama adalah 2x tolak 3. 2x tolak 3. Kurungan yang kedua adalah x tolak 4. X tolak 4. Inilah kita punya jawapan untuk soalannya. Untuk soalan apa? Soalan pertama hari ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ada nak tanya soalan tak kat cikgu? Okey. Al-Amin jelas ke Al-Amin? Boleh faham semuanya? Jelas. Cikgu saya nak tanya. Ya, tanya. Yang susunan kurungan tu. Saya tengok dekat contoh. Dia buat macam X, macam contoh 2X, X tolak 3, lepas 2X tolak 4. X tolak 4. 2X tolak 4. Okey, 2X tolak 4. Oh, tengok contoh kat contoh. Mana? Contoh ni ke? Ya. Oh, tak apa. Contoh ni lain kan soalan dia. Kalau kita nak buat terbalik pun tak apa. Kalau kurungan ni, kamu nak buat X tolak 4 dulu. Lepas tu kamu buat 2X tolak 3 dulu pun boleh. Jelas ke Alamin? Jelas. Macam mana kita nak tahu jawapan kita betul ke tak? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tak tahu. Okey, cikgu ajar cara nak cek jawapan kamu betul ke tak. Cara dia adalah, kalau tadi pemfaktoran, kamu buat apa sekarang ni? Kamu buat expand. Nak cek jawapan tau, nak cek jawapan. Contoh, 2x tolak 3, x tolak 4. Jadi nak cek jawapan dekat sini, kita darab. 2x darab x, kita dapat 2x kuasa 2. 2x darab negatif 4, kita dapat negatif 8x. Negatif 3 darab x, kita dapat negatif 3x. Negatif 3 darab negatif 4, kita dapat positif 12. Jadi dekat sini, kita boleh tambahkan negatif 8 dengan negatif 3. Kita dapat negatif 11x tambah 12. Okey, jadi macam mana cikgu nak tahu jawapan cikgu betul ke tak? Cikgu kembangkan balik, cikgu comparekan. Sama tak macam soalan? Okey, yang ni kamu cek. Sama tak macam soalan tu? Sama tak macam soalan ni? Sama. Sini 2x kuasa 2, sini 2x kuasa 2. Ni negatif 11x, ini negatif 11x. Ini tambah 12, ini tambah 12. Sebab tu cikgu cakap, kita kembangkan dan kita faktorkan. Dia dua-dua ni berkait. Dia lalu jalan yang sama. Kalau faktorkan daripada sini, kita adakan kurungan. Kalau kembangkan daripada ada kurungan,
kita hilangkan kurungan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Itu dia. Okey. Okey, kita pergi soalan yang terakhir untuk level 4 Kita pergi soalan yang terakhir untuk level 4. Okey, soalan D. Masing-masing boleh tengok kepada soalan D. Okey, tengah tengok ke semua? Tengah tengok ke? Ya. Okey. Okey, baik. Soalan D, step pertama. Step pertama, kita cari A, B, C. A tu apa? A tu yang ada X kuasa 2. Maksudnya A kita kat sini adalah 3X kuasa 2. B tu apa? B tu yang ada X sahaja. Dia tak ada kuasa 2. Jadi dekat sini yang ada X sahaja adalah 8X. C tu apa? C tu adalah yang tak ada huruf langsung. Jadi dekat sini C kita 3. 3 ke negatif 3? Cikgu nak tanya kamu. Negatif 3. Pandai. Negatif 3. Habis. Ni step pertama. Step kedua, buat bentuk lazim. Bentuk lazim dia, ingat. Dia bukannya bentuk lazim biasa. Bentuk lazim dia adalah, kita buat macam ni. Okey. Bahagian yang pertama, yang bahagian besar tu adalah bahagian darab. Bahagian yang kecil ni adalah bahagian tambah. Habis dekat situ. Okey, jadi dekat sini kita susun. Susun macam mana? Ini bahagian A, ini bahagian C, ini bahagian B. Bahagian A. Okey, ini bentuk lazim dia. Okey, lepas ni kita isi. Bahagian A, kamu kena fikir macam mana nak dapatkan 3X kuasa 2. Jadi, apa dapat 3X kuasa 2? Jadi kat sini cikgu tunjuk terus. X. Ya, 3X darab X. Kita akan dapat 3X kuasa 2. Nampak? Dia ke bawah dia darab. Okey. Sampai situ jelas ke semua untuk A? Boleh faham ke untuk A? Boleh. Boleh. Okey, baik. Habis. Okey, untuk C. Masing-masing tengok C. C ni dia datang dalam keadaan negatif 3. C ni yang kamu kena fikir. Kamu kena fikir apa darab apa dapat negatif 3. Negatif 3 dia boleh jadi 1 darab negatif 3 kamu dapat negatif 3 juga. Atau negatif 1 darab 3 kamu dapat negatif 3 juga. Jadi kamu ada dua pilihan sekarang ni. Pilihan pertama dengan pilihan kedua. Jadi dekat sini nak pakai pilihan pertama ke pilihan kedua? Jadi dekat sini cikgu bagi tips. Cikgu bagi tips. Kalau kamu tengok B dia dalam keadaan positif, kamu pakai yang nombor besar tu dalam keadaan positif. Okey. Jadi dekat sini cikgu pakai yang pilihan nombor 2 dulu Okey. Okey, cikgu nak mula buat C ni boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi dekat sini cikgu buat negatif 1 darab 3. Susunan C ni je yang susah. Lepas tu yang lain senang je. C ni kamu kena fikir negatif 1 darab 3. Jadi masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Negatif 1 bila kita turun ke bawah, kita dapat negatif 3. Jadi C kita dah sama, dah lulus dah. Dia dapat sama. Jadi kita nak cek jawapan kita pilih dekat C ni betul ke tak. Tengok dekat B. B hasil daripada tambah mesti dapat 8X. Macam mana? Kamu tengok. Atas darab dengan bawah. 3X darab 3 kita dapat 9X. Bawah darab dengan atas. Dekat sini kamu akan dapat negatif 1X. Jadi dekat sini negatif 1 tambah 9 dapat berapa semua? Cuba tekan kalkulator. Negatif 1 tambah 9 dapat berapa? 8X. Berapa? 8X. Kita dapat 8X. Maksudnya bila kamu dapat 8X, jawapan yang kamu dapat sama dengan jawapan dekat sini. Jadi betul lah apa yang kamu pilih dekat C tu. Habis.
Habis. Kalau kamu pilih pilihan pertama, mungkinlah kamu tak dapat 8X. Kamu boleh cuba nanti. Kamu boleh cuba. Jadi pilihan dekat C kamu kena pilih, dia ada banyak pilihan. Tapi pilihan yang betul tu macam mana kamu nak tahu pilihan yang betul? Lepas daripada hasil darab ditambahkan di bahagian B, kamu akan dapat sama macam B yang sepatutnya. Jadi jawapan ni nak ambil yang mana? Ini. Belah atas kurungan pertama 3X tolak 1. Belah bawah kurungan kedua tambah 3. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ni Boleh. dia level 5. Okey, cikgu bagi masa masing-masing untuk salin. Salin, kemas-kemas. Dah Salin cikgu. dah? Saya buat sendiri. Oh, dah buat sendiri. Sama tak jawapan kita? Dah buat sendiri, sama jawapan. Sama. Cikgu buka soalan. Cikgu buka soalan. Ada siapa-siapa nak tanya cikgu soalan ke? Yang mana yang masih confused? Kalau nak tanya, tanya. Okey. Boleh ke cikgu pergi kepada pecahan dah ni? Boleh ke cikgu pergi kepada pecahan? Cikgu. Boleh. Okey, ada orang nak tanya. Ya, tanya. Kenapa tu? Tak faham. Yang siapa tu? Siapa tu? Tak dengar. Ni Iman ke? Alamak. Tak faham yang mana? Tak faham yang mana? Alah. Tak dengar suara lah. Tak faham yang mana tu? Alamak. Tak dengar suara lah. Hilang dah. Dia dah bangun. Apa? Alah, tak dengar suara dah. Nanti, okey, habis dah tahu. Sebab yang ni cikgu dah ada ajar. Nanti siapa-siapa yang ada masalah, boleh WhatsApp cikgu. Siapa-siapa yang ada masalah boleh WhatsApp cikgu. Cikgu suruh kamu buat satu soalan. Ikut contoh yang cikgu bagi. Lepas tu kita proceed kepada kita punya kelas. Okey. Jadi sekarang dah pukul 11. Cikgu nak ajar pecahan pula. Boleh ke semua? Cikgu nak proceed kepada pecahan. Boleh. Okey. Baik. Jadi hari ini kita belajar tentang pecahan. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan ajar kamu tentang pecahan. Tadi kenapa cikgu tunjuk juga level 4? Mungkinlah semalam contoh tu tak cukup. Jadi kalau campur yang semalam dengan yang hari ni, cikgu dah lebih kurang tunjuk 4 ke 5 contoh. Kamu boleh tengok. Tengok balik rakaman. Kalau ada masalah, WhatsApp cikgu. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Boleh. Jadi cikgu bagus. Jadi cikgu proceed kepada pecahan. Okey, cikgu terpaksa proceed sebab cikgu nak habiskan pengisian ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada pecahan. Apa maksud pecahan? Pecahan ni ya. Ini kan saya pergi ke tandas. Okey. Baik Irfan. Okey, pecahan ni adalah dia datang daripada bahagi. Bahagi. Sekarang bila kamu dah sekolah menengah, kamu akan nampak juga simbol bahagi, tapi jarang. Kenapa? Sebab simbol-simbol bahagi ni dia dah tukarkan kepada pecahan. Betul ke? Contoh, bila cikgu buat 3 bahagi 4. Maksudnya dekat sini bila cikgu tukarkan kepada pecahan, cikgu akan dapat 3/4. Nombor pertama dia duduk dekat atas. Nombor yang kedua dia duduk dekat belah bawah. Jadi ini pecahan dia. Apa tu pecahan? Okey, cikgu terang dulu apa tu pecahan baru masuk operasi. Okey, pecahan ni adalah satu keadaan dekat mana kamu akan ada nombor atas dan ada nombor bawah. Kita dah belajar di sekolah rendah. Okey, nombor atas nama dia numerator. Nombor bawah nama dia denominator. Jadi kalau cikgu letak 3/4, apa maksud 3/4 ni? Contoh cikgu ada satu pizza.
Ni contoh-contoh yang kamu selalu nampak. Okey, cikgu ada satu pizza. Denominator ni adalah bahagian penuh. Jadi kamu kena faham. Denominator ni adalah bahagian penuh. Apa maksud cikgu bahagian penuh? Contoh bila cikgu buat 4, maksudnya pizza cikgu dibahagi kepada 4 bahagian. Numerator tu apa? Numerator tu adalah bahagian yang dipilih. Bahagian yang dipilih. Okey, apa maksud bahagian yang dipilih? Contoh, dekat sini kita ada 3. Maksudnya kita ambil 3 bahagian daripada 4 bahagian. Daripada 4 bahagian. Jelas ke semua untuk definisi pecahan? Boleh faham? Yes. Okey. Okey, baik. Okey, yang dah tutup kamera tu buka kamera sikit. Cikgu tak nampak. Okey. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada yang seterusnya. Okey, dalam pecahan, bila cikgu cakap pecahan ni nombor. Jadi, pecahan ni dia ada juga operasi tambah dan tolak. Dia ada juga operasi darab. Dan akhir sekali, dia ada juga dalam operasi bahagi. Jadi untuk hari ni kita akan belajar tentang tambah dan tolak pecahan. Tambah dan tolak sahaja. Boleh ke cikgu teruskan? Boleh ke? Boleh. Okay. Boleh. Jadi okey, baik. Jadi dekat sini cikgu akan ajar kamu untuk tambah dan tolak. Darab dan bahagi kita pergi esok. Esok ni dah last, cikgu tutup dah. Okey, tambah dan tolak untuk pecahan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Sebab kita ada 6 level. Jadi masing-masing sediakan kertas, salin contoh nota cikgu bagi dan buat latihan apa yang cikgu nak suruh buat nanti. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okay. Boleh semua. Ready? Ada 6 level, Kita pergi kepada level 1. Boleh. Okey, kita pergi kepada level 1. Level 1 dekat sini adalah dekat mana? Cikgu nampakkan dekat sini 3/4. Okey, level 1 dekat sini cikgu tunjuk contoh 3/4 tambah 7/4. Jadi level 1, bila kita nak buat tambah dan tolak pecahan, perkara yang paling penting adalah kita tengok nombor bawah. Kamu kena tengok nombor bawah. Kenapa kamu nak kena tengok pembawah? Kenapa kita kena tengok nombor bawah? Denominator lah, denominator. Kita kena pastikan satu benda. Kita kena pastikan nombor tu dalam keadaan sama. Jadi bila dia dah sama, kamu boleh gabungkan. Kamu tengok ni, 3/4 dengan 7/4, bawah dia dah sama. 3 dengan 4, 7 dengan 4. Jadi bila dia dah sama, apa yang kita boleh buat step yang seterusnya? Dia ada 2 je step. Tambah dekat atas. Kita gabungkan dulu. Cikgu nak kamu gabungkan. Nak gabungkan macam mana? Cikgu nak kamu gabungkan yang belah atas sahaja. Yang belah atas 3 tambah 7. Kalau untuk pecahan, apa? Gabung yang atas 3 tambah 7. Ya, betul. Gabung yang atas sahaja. Sebab kalau untuk pecahan, ada orang dia buat 4 tambah 4 belah bawah. Cikgu pernah jumpa. Jadi pecahan ni, operasi tambah dengan tolak hanya berlaku dekat belah atas. Jadi dekat sini bila kita dah gabungkan, baru kita boleh selesaikan. Maksudnya kita selesaikan 3 tambah 7, kita dapat 10/4. Okey. Jadi dekat sini kalau kita boleh cikgu, kecilkan. Kita kalau kecilkan. nak akan contoh nak jadi pecahan wajar tak boleh ke? Okey, mula daripada sekarang, semua orang kena biasakan pakai pecahan tak wajar. Semua orang kena biasakan pakai pecahan tak wajar. Jadi dekat sini, kita dapat 5/4. 5/2. 5/2. Jadi yang cikgu ajar ni, sama je bila cikgu masuk algebra.
Apa maksud cikgu? Okey, maksud cikgu dekat sini adalah kalau cikgu buat 5x tambah 2x. 5x per 3 per 2x per 3. Okey, cikgu nak tambahkan. Kita tengok nombor bawah dia. 5x per 3 dengan 2x per 3. Nombor bawah dia dah sama ke? Cikgu nak tanya dah sama ke? Belum. Ha. Dah sama ke? dah. Sama dah. Dua-dua dalam keadaan 3. Sini 3, sini 3. Jadi bila dah sama, kamu gabungkan. Macam mana nak gabungkan? Gabungkan yang atas. 5x tambah 2x per 3. Jadi akhir sekali baru kamu selesaikan. 5x tambah 2x. Kamu akan dapat 7x per 3. Jadi inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jelas. Baik, bagus. Ya? Nak salin. Okey, jelas kan? Okey, cikgu tunjuk contoh yang seterusnya. 12x per 5. Masing-masing tengok. 12x per 5 tambah 5y per 5. Tak naklah. 5y. Cikgu buat yang bawah ni lain kan? Okey, cikgu buat 3 lah. 3 juga. 4. 7 lah, 7. Okey, 7. Okey, jadi 12x per 7 tambah 5y per 7. Jadi step yang pertama sama je. Kamu tengok nombor bawah dia. 7 dengan 7. Dia dah sama. Bila dia sama, kita kena buat apa kalau dia dah sama? Cikgu nak tanya, kita kena buat apa kalau dia dah sama? Tambah-tambah. Ya, kita gabungkan. 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 Jadi kat sini kita dapat 12x tambah 5y per 7. Per 7. Ya, 12x tambah 5y. Cikgu nak tanya, boleh tambah tak? Boleh. Tak boleh. Tak boleh dah. Boleh. Sebab dia berbeza. Berbeza. Ya, huruf dia lain. Jadi nak buat apa? Inilah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Ini yang kamu kena tengok. Jadi dekat sini kalau dia punya sebutan dia sama, kamu selesaikan. Tapi kalau dia tak sama, jangan selesaikan. Maksudnya inilah jawapan akhir dia. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh faham. Boleh. Okey. Boleh. Okey, mantap. Okey, kita pergi kepada sesi latihan. Hari ni latihan semua daripada cikgu. Tak pakai modul hari ni. Sebab modul tu cikgu nak buat homework. Okey, jadi kita pergi buat soalan nombor 1. 4A tambah 3. 7A per 3. Selesaikan soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Cikgu tukar. 7A per 9. Tolak 2B per 9. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Cikgu hantar dekat WhatsApp kan cikgu? Iya, betul. Hantar dekat WhatsApp cikgu. Alright. Terima kasih. Okey, thank you Darwish. Rest. Cikgu dah hantar. Wow, lajunya. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cuba buat yang semua. Okay. 1 tambah 3G dalam kurungan 1 tolak 3G. Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Hanis dah hantar, Harik dah hantar. Cikgu baca je tahu kalau ada soalan nak tanya, tanya je. Okey, Aisyah dah siap. Naufal. Okey, Syarifah dah siap. Iqbal Amsyah. Bagus, bagus. Dah siap cikgu? Okey. Mana? Okey, Firas. Siapa yang tak faham bagi tahu awal. Afnan Sulhi. Bagus, bagus. Hantar kat cikgu. Kristina dah siap. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi.
Cikgu, saya tak ingat nama cikgu lah. Cikgu, nama cikgu, Cikgu Aman. Nombor cikgu. Oh, nombor cikgu. Ingat dengan nama tadi. 011139511821. 011, masa apa cikgu? 31 apa? Tu kat depan tu 31951821. Bagus, bagus. Ada orang call, ada orang call, ada orang call. Okey. Jadi cikgu akan mula buat soalan dekat depan. Cikgu nak semua orang yang datang malam hari ni sudah berjaya dah selesaikan level 1. Sebab kalau level 1 kita sangkut, macam mana kita nak pergi level 2? Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Level 1. Latihan level 1. Jadi kita tengok step yang sama. Kita tengok nombor bawah dulu. Oh, nombor bawah dia dah sama. Jadi bila nombor bawah dah sama, kita buat apa? Kita gabungkan. Kita akan dapat 4A tambah 7A per 3. Kemudian baru kita selesaikan. Nak selesaikan macam mana? 4A tu boleh tambah dengan 7A. Sebab dia punya sebutan adalah sebutan yang sama. Huruf yang sama. Jadi dekat sini kita akan dapat 11A per 3. Inilah jawapan nombor 1. Jelas ke semua? Boleh faham soalan nombor 1? Jelas. Okey, bagus. Soalan nombor 2. 7A per 9 tolak 2B per 9. Oh, pembawah dia dah sama. Sini 9, sini pun 9. Jadi kita boleh gabungkan 7A tolak 2B per 9. Cikgu nak tanya, 7A boleh ke tolak dengan 2B? Tak boleh. Tak boleh. Huruf dia lain. Sebutan dia lain. Jadi Salin balik. nombor 2 inilah jawapan dia. Okey, habis level 1. Jelas ke semua level 1? Boleh faham? Jelas. Cikgu Okey, ingat ke bagus. tadi yang 4A tambah 6A? Silap kot tengok. Boleh. Silap. Okey. Typo. Okey, habis dah. Cikgu nak pergi level 2. Dah ready ke belum level 2? Dah, Dah. Ready. Okey, level Ready. 2. Kita masuk level Grandmaster pula. Okey. Kita masuk master dulu. Kita masuk level master. Jadi sekarang level 2 dengan level 1 beza dia sikit je. Cikgu tambah sikit-sikit je hari ni. Contoh 3x tambah 2y per 3 tambah 7x tambah 5y per 3. Nampak? Ini soalan level 2 sekarang. Cikgu dah mula panjang. Jadi, apa beza level 1 dengan level 2? Level 1, kalau kamu perasan, Level 1 dekat dia hanya ada setiap satu je. Ya. Ah, Dekat yang pecahan, tu. kita ada satu je sebutan. Setiap pecahan ada satu je sebutan. Tapi, level 2, dekat setiap pecahan, dia dah ada lebih daripada satu sebutan. Macam mana? Ni satu pecahan, 1, 2. Dekat sini cikgu letak 2 pecahan. 2 sebutan dalam satu pecahan. Itu difference dia. Itu perbezaan dia. Okey, nak selesaikan tu sama ke lain? Nak selesaikan tu sama je. Kamu tengok nombor bawah. Kamu tengok nombor bawah dia, dekat sini ada 3, dekat sini ada 3. Sama ke lain? Cikgu nak tanya kamu, sama ke lain? Sama. Sama. Jadi bila sama, kita gabungkan je. 3x tambah 2y tambah 7x tambah 5y per dengan 3. Jadi kita kena buat apa seterusnya dekat sini? Kita kena cari sebutan Jadi serupa. boleh tambah y dengan x. Ya, kita cari sebutan serupa. 3x kawan dia 7x. Jadi kita bawa dia pergi sebelah. 3x nak bawa 7x pergi sebelah, tengok simbol. Simbol dia positif 7x. Itu bukan Aina punya ke? Okey, 12y dengan 5y dia sebutan serupa.
Jadi kita bawa dia duduk sebelah-sebelah. Positif 2Y, positif 5Y. Jadi setiap kali kita gerakkan, kita kena gerakkan dia punya simbol sekali. Per 3. Kemudian kamu boleh selesaikan. 3X tambah 7X dapat berapa semua? 10X. Ya. 10X pandai. tambah 7Y Okey. per 2Y 3. tambah 5Y dapat berapa semua? 7Y. 7Y per 3. Sekarang cikgu nak tanya, 10X boleh tak tambah 7Y? Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Berbeza. Tak sama. Penyebutnya Yeah. berbeza. Penyebut Huruf berbeza. Itu Dia jawapan tak dia. sama. Sebutan dia berbeza ataupun huruf dia berbeza. Jadi dekat sini, inilah jawapan dia. Sama je step dia macam tadi, cumanya penambahan dia dekat sini. Kita kena susun. Ni je cikgu tambah. Okey, jelas ke contoh yang cikgu bagi? Nak dengar suara sikit? Jelas, cikgu. Jelas, Jelas, cikgu. Bagus. Jelas, Sekarang cikgu. kalau jelas, masing-masing Jelas, buat latihan ni. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. 12A tolak 5B per 7 tambah tambah 5A tolak 12. Naklah 12, mesti 12 je. 15B per 7. Okey. Sekarang cuba selesaikan soalan ni. Dah siap? Hantar dekat cikgu. Satu je soalan. Ya? Satu soalan je kan cikgu? Ya, satu je soalan. Sebab cikgu takut tak sempat. Kita ada 4 level lagi. Masa sikit lagi kan. Ya, masa sikit. Cikgu. Cikgu Ya? esok last. Esok last kelas. Esok dah last kelas. Cikgu. Esok cikgu ajar. Cikgu dah hantar. Okey. Esok kelas kita dalam pecahan ada faktorkan. Jadi siapa yang tak kukuh faktorkan 4 level tu, kena tengok balik rakaman kelas, tengok balik soalan, tak faham baru tanya cikgu, cikgu akan tolong. Okey cikgu. Okey. Okey Aisyah. Okey, Muiz dah hantar. Bagus. Okey, level 2 semua. Ya. Kalau contoh kan pembawa dia tak sama, nak buat macam mana? Okey, itu level yang seterusnya. Itu level 4. Okay. Okey, nanti cikgu ajar. Cikgu tak payah kalau ada nombor negatif ni cikgu. Tak apa. Nombor dia boleh ingat, nombor dia boleh jadi dalam keadaan positif dan boleh jadi dalam keadaan negatif. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, bagus. Ramai dah hantar kat cikgu. Cikgu, Ya? cikgu dapat tak mesej saya masa saya cakap Assalamualaikum? Assalamualaikum. Dapatlah. Dah cikgu. Kato kari tu ke? Saya Alamin. Yang Assalamualaikum cikgu ni Alamin. Okey. Ingat Assalamualaikum je. Dapat je, cikgu dapat je semua. Cikgu setiap kali kamu semua orang hantar WhatsApp, cikgu akan dapat gambar tau. Tapi bila cikgu ada ayat tu, dia macam ada soalan, cikgu akan buka. Cikgu akan buka. Okey, cikgu baca. Cikgu Darwish dah siap, Putri, Marsha, Ahmad Zarif. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Level 2 ni, level 2, kamu tengok nombor bawah dia kan. Nombor bawah dia dah 7. Dua-dua sama. Jadi siapa salah, salin pembetulan. Okey, level 2, dekat sini 7, dekat sini 7. Jadi bawah dia dah sama. Bila bawah dia dah sama, kita gabungkan je. Nak gabung macam mana? Ambil semua huruf dekat atas ni, tambah semua huruf dekat atas ni. 5A tolak 15B per 7. Okey, kemudian buat apa? Kita susun ikut sebutan. Susun ikut huruf. 12. Kenapa cikgu buat negatif? Sebab cikgu nak tengok macam mana kamu nak gerakkan. Okey, contoh 12A, 15A. 12A tak apalah, dia dekat awal ayat. 15 ni cikgu nak langkah 5B ni. Jadi kat sini dia positif. Kena bawa positif 5A.
Okey, B. 5B, 15B. Nak gerakkan 5B tu, kamu kena tahu dia punya simbol. Jadi dekat sini, 5B ni datang dalam keadaan negatif. Jadi kita bawa negatif 5B. Sama juga dengan 15B ni. Dia negatif 15B. Jadi kita bawa negatif 15B. Per dengan 7. Baru kita selesaikan. Kita tengok 12A tambah 5A. Kita akan dapat 17A. 5B ni negatif 5. 15B ni negatif 15. Tolak 5, tolak 15, kamu akan dapat tolak 20. 20. Per dengan 7. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham level 2 ni? Boleh. Okey, bagus. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya cikgu. Boleh cikgu pergi level 3? Boleh. Okey. Okey, Boleh, cikgu. cikgu mulalah nak pergi kepada level 3. Sebelum tu, cikgu buka soalan. Ada siapa-siapa nak tanya soalan dekat sini? Cikgu. Ya. Nak tanya apa tu? Kalau bawah ada positif dengan negatif macam mana cikgu? Okey, kalau bawah dia positif dengan negatif, maksudnya bawah dia lain. Jadi bila bawah dia nilai dia lain, itu level 4 cikgu akan ajar. Okey, cikgu. Okey, sama-sama. Okey, jadi cikgu ajar step by step. Cikgu ajar step by step. Okey, kita pergi pula kepada level 3. Kamu tengok hari ni kamu uji, kamu tanya diri kamu, aku sampai level berapa hari ni? Okey, level 3 cikgu buat Okey, level 3 cikgu tunjuk 15x tambah, tak nak besar sangat. Soalan-soalan ni cikgu buat je. 5x tambah 6y per 5 tolak 7x tambah 2y per 5. Jadi, apa beza? Cikgu bagi tahu apa setiap beza. Beza level 3 dengan level 2 adalah level 2 dia dalam keadaan tambah. Level 3 dia dalam keadaan tolak. Tu je beza dia. Jadi, dekat sini step dia sama. Step awal-awal untuk tambah tolak pecahan mesti sama. Apa dia? Tengok pembawah dia. Pembawah dia pecahan pertama 5, pecahan kedua pun 5. Jadi bila dua-dua dah dalam keadaan 5, gabungkan 5x tambah 6y. Tolak. Cumanya bila dia dalam keadaan tolak, kamu kena buat kurungan dekat sini. 7x tambah 2y. Ya, kamu kena buat kurungan. 5. Itu je tambah dia. Jadi dekat sini bila cikgu buat kurungan, kamu kena selesaikan kurungan. Kurungan ni apa? Kurungan ni maksudnya darab. Darab apa? Darab tengok nombor belakang dia. Belakang ni simbol, belakang kurungan ni simbol. Jadi kita selesaikan pendaraban antara simbol. Simbol ni macam mana? 5x tambah 6y tolak 7x tolak 2y per 5. Okey, bagus. Sama, simbol ni sama ni. Tambah, darab, tambah. Tolak, darab, tolak. Bila pendaraban tu sama, hasil dia akan jadi tambah. Kalau lain ni macam mana? Kalau lain dia dalam keadaan tambah, darab, tolak atau tolak, darab, tambah, dia akan dapat negatif. Ingat tu je. Kalau kamu tengok simbol tu sama, dia positif. Kalau kamu tengok simbol tu lain, dia negatif. Itu je. Tak payah nak hafal tambah, tambah, tolak, tolak, tambah, tolak, tolak, tambah. Tak payah tengok tu. Ini nota cikgu. Salin. Jadi sekarang cikgu selesaikan. 5x tambah 6y salin je macam biasa sebab dia tak ada dalam kurungan. Jadi sekarang kamu kena selesaikan dia punya kurungan. Negatif darab dengan positif. Lain. Jawapan dia negatif 7x. Negatif darab dengan positif. Satu negatif, satu positif. Dia lain. Dapat negatif 2y. Jelas ke semua cara cikgu buka kurungan dekat situ? Boleh faham? Okey, bagus. Lepas tu, langkah seterusnya cikgu 5x letak negatif 7x dekat tepi. Lepas tu 6y tu dengan negatif 2y kat tepi.
Okey, jadi kalau kamu tengok 7x tambah 2y, 7x tambah 2y, kalau kamu tak buat kurungan, dia akan jadi negatif 7x negatif 2y. Jadi kalau kamu terus gabung, salah. Kamu akan dapat jawapan yang salah. Ada yang tanya cikgu sebelum ni, cikgu kalau tambah tak kena buat kurungan ke? Ya, tambah ada juga kurungan dia. Contoh, kita pergi kurungan dekat sini. Kurungan positif 5A tolak 15B. Positif darab positif, kamu dapat positif 5A. Positif darab negatif, kamu dapat negatif 15B. Jadi, kamu punya ni nilai dekat sini dengan sini sama. Jadi, kalau belakang dia positif, kamu boleh terus salin. Kamu boleh terus salin. Bukanlah bermaksud tak ada kurungan kat sini. Boleh je kamu nak buat kurungan. Tapi jawapan kamu akan dapat jawapan yang sama. 5A tolak 5B. Tolak 15B. Sama je 5A tolak 15B. Cumanya kalau tolak tadi 7X tambah 2Y. Dia jadi apa lepas tolak ni? Negatif 7X negatif 2Y. Jelas ke semua perbezaan level 2 dengan level 3 tu? Boleh faham? Jadi kena buat karangan. Boleh go, faham go. Ya, betul. Boleh. Kita kena buat Kalau kurungan. kita tak buat kurungan, kita dapat jawapan yang salah lah kan? Ya. Kalau tak buat kurungan, pada tolak. Kalau tambah tak apa. Sekarang dia tolak. Itu salah. Oh, maksud tak kalau tambah mana-mana soalan tak perlu kurungan. Maksud kalau tolak semua kena kurungan. Ya, betul. Kurungan Okey. yang depan je. Kurungan yang depan je. Yang belakang ni tak payah. Okey, terima kasih go. Okey, sama-sama. Jadi dari sini, kita buat 5x dengan 7x duduk sebelah-sebelah. 5x. 7x ni negatif. Bawa negatif 7x. 6y. 6y ni positif. Bawa positif sekali. 2y. 2y negatif. Bawa negatif 2y sekali. Per dengan 5. Jadi kamu selesaikan. Nak selesaikan apa? Selesaikan satu-satu. 5 tolak 7. Kamu dapat negatif 2. 6y tolak 2y. Kamu dapat positif 4y. Per 5. Jadi inilah jawapan kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Bila banyak Bagus. kau yang apa? Merumit. Alamak, apa tu? Mute. Okey. Jadi dekat sini cikgu proceed kepada sesi latihan. Kita masa kelas kita tak lama dah. Ada lebih kurang 45 minit je. Okey. Jadi sekarang buat soalan yang cikgu bagi dekat depan. 12A tolak 5B per dengan 3 tolak. Tolak. Cikgu buat 5A tambah 7B per dengan 3. Cuba selesaikan soalan yang cikgu bagi ni. Cikgu bagi masa 2 minit dari sekarang. Okey, lama sikit lah. 3 minit lah. 3 minit. Siapa yang ada soalan nak tanya, tanya je. Nanti cikgu jawab lah. So maksudnya kita kena buat kurungan yang darab lah kan? Yang tolak. Ya, betul. Yang tolak. Sekejap. Yang ni kena buat kurungan tak? Kenalah kan cikgu? Ya, betul. Kena. Bila kita nampak dia ada negatif, dekat situ kita ada kurungan. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, bagus Iman Sofia. Cikgu dah hantar. Okey. Cikgu cek. Negatif. Nanti comparekan jawapan yang cikgu dapat tau. Sebab cikgu tak tahu lagi jawapan dia. Siapa yang salah tu saling pembetulan terus. Jom cikgu tengah login. Okey, Irfan. Yo, siapa situ tu?
Okey, bagus. Ramai betul. Saya dah cikgu. Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey, Putri Adriana. Bagus. Cikgu harap masing-masing senang lagi Cikgu, level 4 nanti pun bawah lain tapi tambah kan? Dia kalau betul. Dah siap cikgu, dah hantar. Okey. Okey, jadi cikgu akan mula selesaikan level 3. Jadi masing-masing boleh tengok. Perbezaan ni senang. Cikgu akan memang kalau level 6 jalan kira nanti panjang. Ini pun dah mula panjang. Cumanya kamu kena pastikan kamu boleh follow apa yang cikgu ajar. Okey. Level 3 sebab apa yang cikgu ajar ni sama je macam modul. Sama je macam modul. Yang ni kan. Oh, pembawah dia sama. Oh, dia tambah. Kalau tambah kita selesai boleh gabungkan terus. Oh, dia tolak. Kalau tolak sila adakan kurungan dulu. Jadi yang cikgu ajar ni, kamu yang pelik pula. Cikgu tak guna pun modul. Cikgu ajar satu-satu. Cikgu ajar satu-satu. Nanti kamu boleh rujuk nota cikgu ajar ni. Okey. Jadi level 3 dekat sini pembawah dia. Cek pembawah dia dulu. Pembawah dia 3. Pembawah dia 3. Pembawah dia sama. Maksudnya kamu boleh terus gabungkan. Tapi bila dia dalam keadaan tolak, buat kurungan 5A tambah 7B per 3. Nak selesaikan macam mana? Rujuk ni. Cikgu ada tunjuk yang ni. Cikgu tak saja-saja tulis tu. Kamu kena rujuk. Okey. 12A tolak 5B. Ni positif. Negatif darab positif lain. Lain akan dapat negatif 5A. Negatif darab positif lain. Lain dapat negatif 7B. Per dengan 3. Habis. Jadi nilai dia sama. Nilai dia lain. Tadi dekat ni 5A 7B. 5A tambah 7B ni. 5A tolak 7B lain. Jadi dekat sini kita cari sebutan yang sama. Cari huruf yang sama. 12A dengan 5A. Bagi duduk sebelah-sebelah. 12A ni negatif. Negatif 5A. 5B dengan 7B. Bawa dia duduk sebelah-sebelah. Ni negatif 5B. Ni negatif 7B. Per dengan 3. Habis. Sekarang kita boleh selesaikan sebab apa? Selesaikan yang huruf tu sama. 12A tolak 5A. Kamu dapat 7A. Ini tolak 5B, tolak 7B. Kita dapat negatif 12B per dengan 3. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okay, bagus. Cikgu nak tanya. Ya? Yang untuk operasi tambah pun kena buat kurungan juga ke? Kalau operasi tambah tak ada kurungan. Macam tadi, level 2 ni kan. Kalau kita tambah, kita boleh terus salin. 5A tolak 15B ni boleh terus salin. Contoh, kita tengok sini. 7X tambah 5Y. Bila dia tambah, kita boleh terus salin 7X tambah 5Y. Tak ada jadi masalah kalau tambah. Cumanya kalau dia dalam keadaan tolak dan dekat pecahan tu dia ada lebih daripada satu sebutan. Jadi, dekat sini perbezaan dia, kamu dah kena mula buat kurungan. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh cikgu, senang. Baik. Jadi fahamkan betul-betul. Esok kita belajar dalam pecahan tu ada expand, ada factorization. Kena fahamkan. Jadi lagi panjang. Tak apalah. Kita pergi perlahan-lahan. Kamu pun kalau mendaki bukit, kamu tak tahu pun kamu tengah naik. Sebab apa? Sebab kamu daki slow-slow. Tiba-tiba sampai dah dekat puncak. Wow, tingginya tu. Macam tu. Okey. Jadi, cikgu akan proceed kepada level 4. Dah ready ke level 4? Nak dengar suara sikit? Sudah. Boleh cikgu, Ready. ready. Level 4 ada 2 keadaan. Alamak. Sekejap Cikgu tak tahu bunyi siapa. Cikgu punya sekejap Ada laptop dekat dengan telefon tu. Okey, level 4 ada 2 keadaan. Cikgu ajar keadaan pertama dulu. Keadaan pertama. Kita masuk balik kepada satu sebutan.
3x per 3. 3x per 2 tambah 10x per 10. Naklah. Seri-seri. Cikgu buat 6. Okey. Jadi sekarang keadaan pertama dia dekat nombor bawah tu dah lain tau. Alamak. Okey, nombor bawah dia dah lain. Bila nombor bawah dia dah lain, kamu dah tak boleh terus gabung. Kamu dah tak boleh terus gabung dah. Jadi bila nombor dia lain, kamu kena fikirkan cara dia untuk jadikan dia nombor bawah dia sama. Jadi macam mana nak bagi dia sama? Cara nak bagi dia sama. Biar 2 jadi 6. 3x darab 3. Pandai. Jadi cara nak bagi dia sama adalah kamu kena tengok. Yang pertama, 2 ni ada tak dalam sifir 6? Ataupun 6 ada tak dalam sifir 2? Jadi 2 darab berapa dapat 6? 3. Okey, pandai. Kita dapat 3. Maksudnya, sini kena darab dengan 3, sini pun kena darab dengan 3. Sebab tu cikgu cakap, dalam pecahan ada darab. Jadi dekat sini, 3 darab 3x. Kita akan dapat 9x. 3 darab 2, kita dapat 6. Tambah 10x per 6. Jadi itu dia. Itu je beza dia. Level 4. Level 4 dekat sini cikgu ajar kamu cara nak samakan pembawah. Jadi bila dia dah sama, kamu boleh terus gabungkan. 9x tambah 10x per dengan 6. Jadi dekat sini kamu boleh terus tambah. Kamu akan dapat 19x per dengan 6. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Itulah dia level 4 keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama. Okey, sekarang keadaan yang pertama ni cikgu nak kamu semua cuba buat satu je lah. Satu soalan. Okey, cuba buat 4A per 3 tambah 9A per 12. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Dah siap hantar kat cikgu. Jelas semua contoh yang cikgu bagi tu boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Boleh cikgu. Okey. Cikgu level 4 ni banyak keadaan. Ada 2 je. Ada 2 keadaan. Ada 2 je. Okey. Terima kasih cikgu. Cikgu dah hantar. Wow, laju. Bagus. Selamat pagi. Selamat pagi apa nama? Penadik. Cikgu. Ya? Iqbal, Kalau kenapa? sebelah kiri tu darab, sebelah kanan tu tak payah darab juga. Tak payah. Tak payah. Sebab keadaan satu apabila nombor yang lain ni kita tengok dia ada dalam sifir yang sama. Yang kalau mana kena darab dua-dua belah, cikgu asingkan ke keadaan nombor 2. Jangan risau. Cikgu dah susun ikut level dia. Okey, masih cikgu. Okey. Okey, cikgu bagi masa lagi 1 minit. Hantar kat cikgu. Sekejap cikgu nak hantar cikgu. Okey. Dah hantar cikgu. Okey. Cikgu tengah cek masing-masing.
Okey, bagus. Ramai dapat jawab. Cikgu suka. Cikgu je. Okey. Okey, bagus Naufal. Okey, jadi habis dah masa dia. Cikgu minta maaf lah. Sebab kita ada masa lagi 25 minit je. Kita ada masa 35 minit je. Cikgu level 4 ni ada lagi level 2 level ni. Okey, jadi sekarang bila kamu tengok nombor bawah dia dah lain. Dan. 3 dengan 12 ni dia dalam sifar yang sama. Maksudnya nombor 12 dia ada dalam sifar 3. Cumanya kamu kena fikir 3 darab apa dapat 12. Jadi dekat sini 3 darab apa dapat 12? Cikgu nak tanya kamu. 4. Kita darab 4. Jadi dekat sini pun kena darab dengan 4. Jadi maksudnya 4 darab 4 kita dapat 16A. 4 darab 3 kita dapat 12. Tambah 9A per 12. Jadi bawah tu dah sama sekarang ni. Jadi bila bawah tu dah sama, kita boleh gabungkan 16A tambah 9A per 12. Jadi kita gabungkan, kita selesaikan 16 tambah 9. 16 tambah 9 kita dapat 25. A per 12. Itulah jawapan untuk keadaan 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham. Okey, bagus. Boleh cikgu. Okey. Keadaan kedua pula. Keadaan kedua, tengok kat depan. Bila cikgu letak 4x per 3 tambah 5x per 2. Tengok kat depan kan? Okey, nombor bawah tu dah lain. Jadi kamu kena ingat, keadaan 4 ni maksudnya cikgu dah mula masuk, pembawah tu dah lain. Pembawah lain. Jadi 3 dengan 2 kamu cek, ada tak dalam sifar sama? Tak ada. 3 tak ada dalam sifar 2. 2 pula tak ada dalam sifar 3. Dekat situ kita pakai darab kahwin. Kita pakai darab kahwin. Darab kahwin. Nak darab kahwin ni macam mana? Okey, kamu tengok. Sini 2. Jadi sini kena darab dengan 2. Sini kena darab dengan 2. Sini 3. Jadi sini kena darab dengan 3. Sini kena darab dengan 3. Ya. Jadi kita selesaikan. 2 darab 4x kita dapat 8x per 2 darab 3 kita dapat 6. Tambah 15x per 6. Ya, kita dapat 15x. 2 darab 3 kita dapat 6. Jadi kenapa kita buat macam tu? Sebab bila kamu nampak 2 darab 3 atau 3 darab 2, kamu akan dapat jawapan yang sama. 2, 6. Sebab tu dekat sini kita pakai benda ni, kita dapat jawapan yang sama untuk pembawah. Jadi sini 6, sini 6. Dia dah sama. Bila dia dah sama, apa lagi? Kita gabungkan. 8x tambah 15x per 6. Sama dengan selesaikan yang atas. 8 tambah 15. Kita dapat 23x per dengan 6. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Jadi cikgu proceed kita punya latihan. Jadi kena follow. Latihan kita sekarang adalah cikgu buat 2A per 5 tambah, cikgu nak buat tolak lah pula. Okey, cikgu buat tolak. Kalau tolak satu sebutan je, tak payah kurungan tau. Okey, 7A per 3. Okey, cuba selesaikan soalan. Ingat, kalau tolak satu sebutan tak ada kurungan. Tak payah kurungan, terus dia letak tolak. Dia jadi ada kurungan tu bila? Bila ada lebih daripada satu sebutan. Rujuk balik level 3. Cikgu dah hantar dah. Wow, lajunya.
Saya baru tu soalan cikgu. Oh ya. Tak apa, kita buat slow-slow. Yang terbaik, insya-Allah kita akan dapat harus apanya. Okey, siapa ada soalan nak tanya, tanya je tau Ya, kalau yang ni tak perlu kurungan kan cikgu? Tak perlu sebab dia satu sebutan je. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, bagus. Ramai yang dapat jawab. Okey, Puteri Adriana dapat ribbon cikgu. Okey, bagus. Ni, kalau nombor negatif tak apa kan cikgu? Tak apa. Nombor negatif kat atas kan? Boleh je kan cikgu? Boleh. Okey, dah hantar cikgu. Okey, bagus Kristina. Bagus Hufaz. Marsha. Bagus Tengku Darwish. Okey, cikgu tengah scroll ni. Kamu punya hantar ni. Cikgu tengah tengok ada soalan tak yang tak faham ke. Cikgu sebenarnya kalau kelas kita ramai-ramai kan. Cikgu minta maaf tak boleh nak reply. Tapi apa yang kamu buat kebanyakannya betul lah. Cumanya cikgu yang paling penting untuk cikgu alert adalah soalan yang nak ditanya. Okey, habis sudah masa yang diberikan, cikgu akan mula buat soalan berikut. Jadi, kita tengok pembawah dia dah lain. Bila pembawah dia dah lain, kita kena samakan. Sini 3. Jadi, sini kena darab dengan 3. Sini pun kena darab dengan 3. Sini 5. Darab kahwin. Darab 5. Darab 5. Jadi, kita selesaikan. 2 darab 3, kita dapat 6A. 3 darab 5, kita dapat 15. Tolak 7A darab dengan 5, kita dapat 35A. 3 darab dengan 5, kita dapat 15. Jadi bawah dah sama. Jadi bila bawah dah sama, kita boleh gabung. 6A tolak 35A. 6A tolak 35A per 15. Jadi kita boleh selesaikan 6 tolak 35, kita dapat negatif 29A per 15. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua level 4? Boleh faham ke level 4 ni? Jelas cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Bagus. Susah ke senang? Nak dengar suara sikit. Susah ke senang? Senang cikgu. Senang. Jadi level 4 dekat sini, kamu kena tengok keadaan pertama dengan keadaan kedua. Keadaan pertama dengan keadaan kedua, beza dia keadaan pertama, kamu kena darab sebelah je. Tapi keadaan kedua, kamu darab dua-dua belah. Cikgu, kalau kita tak tahu keadaan pertama, kita nak pakai semua keadaan kedua, boleh? Boleh. Jadi dekat sini, cikgu akan tunjuk dekat depan. Soalan yang di keadaan nombor 1, cikgu pakai keadaan nombor 2. Jadi tengok. 3x per 2. Tengok 3x per 2 tambah 10x per 6. Jadi tengok. Cikgu pakai keadaan nombor 2. Padahal ada dalam sifar sama kan. Cikgu pakai keadaan kedua. Boleh. Cumanya jalan kerja dia kamu kena darab banyak sikit lah. Contoh sini 6. Jadi sini kena darab dengan 6. Sini pun kena darab dengan 6. Sini 2. Sini darab dengan 2. Sini pun darab dengan 2. Jadi 6 darab dengan 3 kita dapat 18x. 6 darab 2 kita dapat 12. Tambah 10x. 10x darab dengan 2 kita dapat 20x. 6 per 2 kita dapat 12. Okey, dah sama.
Dah sama, kita gabungkan 18x tambah 20x per 12. Sekarang kita tekan kalkulator 18 tambah 20, kita dapat 38x per 12. Alamak, lain. Tak lain. Kamu boleh kecilkan. Sekarang kalau kamu tak tahu nak kecilkan, kamu tekan je dalam kalkulator. 38 per 12. Cuba masing-masing tekan kalkulator 38 per 12. Tekan macam cikgu tunjuk. 38 per 12 tekan dalam kalkulator dapat berapa? Bagi jawapan dalam pecahan tak wajar. 19 per 6. 19 per Ya. 6. Kamu akan dapat 19x per 6. Jadi jawapan yang kamu dapat sama je. Cumanya bila dekat sini kamu compare kan dekat sini dah kena darab dua-dua lah. Lepas tu kena Yang tu apa tekan apa? Ni 38 per 12. Ni pecahan. Tulis 38 kalau dia dapat lain. apa dapat apa? Tekan shift ABC. Tekan shift ABC. Tekan shift ABC kamu akan dapat pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Dapat? Dah Dah dapat. Wow. Nampak cemas di situ kan? Okey, jadi jangan cemas. Sebab tu cikgu cakap awal-awal kalau kita nak mula buat pecahan, kita buat dalam pecahan tak wajar. Ikutlah. Sebab macam mana kamu nak buat? Contoh kalau soalan tu datang dalam keadaan 3 per 2x tambah 7 tambah 2 5x per 7. Macam mana kamu nak buat soalan macam ni? Kamu nak kena tukarkan juga kepada pecahan tak wajar baru boleh buat. Jadi sekarang ni kalau cikgu nak kamu biasakan buat dalam pecahan tak wajar. Tak kisahlah bagi jawapan pun dalam keadaan pecahan tak wajar. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okay. Ada reason lah. Bila cikgu suruh buat macam tu ada reason dia. Okey. Jadi kita pergi kepada level 5. Masih follow up ke ni level 5 ni? Level 5 masih follow up ke? Okay. Masih follow up. Jadi masing-masing tengok level 5. Cikgu buat 3x tambah 2y per 3 tambah 5x tambah 2y juga per 2. Sekarang level 5 dengan level 3 dia punya penambahan adalah dekat level 4. Level 4 ni dia ada satu je sebutan. Ini satu. Ini satu. Tapi dekat level 5 dalam satu pecahan dia ada dua. Ini satu, ini dua. Nampak dia dah ada dua dah. Jadi kalau ada dua nak buat macam mana? Okey, persamaan level 4 dengan level 5 adalah pembawah dia lain. Pembawah dia dah tak sama dah dekat sini. Jadi kamu kena buat darab kahwin. Sama je macam tadi. Cumanya tengok betul-betul cikgu akan ada tambah. Dia setiap level ada penambahan dia. Kamu kena tengok nota kamu. Sebab tu cikgu ajar kamu pakai pen warna-warni. Kalau boleh nota kamu pun kena warna-warni. Okey. Jadi dekat sini kamu tengok. Ni 2. Jadi sini darab 2, sini darab 2. Cikgu tak nak kamu tulis macam tu. Kalau dekat bawah tak ada masalah. Tapi bila dia ada lebih daripada satu sebutan, jangan tulis macam ni. Kenapa? Sebab nanti ramai yang faham 2x yang kena darab 2 hanya 3x. Salah. Yang kena darab dengan 2 adalah 3x dan 2y. Jadi apa solution dia? Solution dia adalah kita buat kurungan 2. Itu cara dia. Okey, maksudnya itulah yang cikgu tambah. Ini 3. Jadi sini darab 3, buat kurungan 3. Sebab apa? Sebab kalau cikgu tak buat kurungan, nanti kamu darab 5x je. Atau kamu darab 2y je. Padahal jalan kira yang betul, kita kena darabkan dua-dua sebutan tu. Sebab itulah kita gantikan dia dengan kurungan. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, bagus. Boleh cikgu. Itu je penambahan dia. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan selesaikan. Nak selesaikan tu macam mana? Sama je. Jadi dekat sini 2 darab 3x kita dapat 6x.
2 darab 2y, kita dapat 4y. Per 3 darab 2, kita dapat 6. Tambah 3 darab 5, kita dapat 15x. 3 darab 2y, kita dapat 6y. Per 3 darab 2, kita dapat 6. Oh, pembawah dia dah sama. Jadi bila pembawah dia dah sama, gabungkan je. 6x tambah 4y tambah 15x tambah 6y per dengan 6. Jadi jalan kerja dia panjang. Sebab tu cikgu bahagi, cikgu susun ikut level. 6x dengan 15x. Jadi dia duduk sebelah-sebelah. 6x tambah 15x. 4y dengan 6y duduk sebelah-sebelah. 4y tambah 6y per 6. Jadi kita selesaikan. 6 tambah 15. 6 tambah 15. Dekat sini, cikgu tekan kalkulator. Salin tahu semua. Kita dapat 21x. Tambah 4y tambah 6y. Kita dapat 10y. Per dengan 6. Inilah jawapan akhir kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jelas. Jalan kerja kita panjang. Tapi tak bermaksud kita tak boleh selesaikan. Bagus. Jadi bila first time kan, nanti kamu dah mula masuk kat form 2 kan. Form 2 kan kat sekolah. Dia tak ajar daripada level 1. Kamu tengok soalan yang cikgu bagi. Soalan yang cikgu bagi, dia tak pergi level 1 terus. Dia langkah terus level berapa, entah level 3 kot ni. Dia langkah. Sama juga dekat sekolah nanti. Dia tak ajar kamu daripada level 1. Jadi salin, cikgu jamin. Kalau guru kamu tu ajar daripada level 1, cikgu respect. Sebab apa? Sebab dekat sekolah masa untuk mengajar tu singkat. Okey. Jadi kita cuba buat satu soalan. 5A tolak 3B per 3. Tambah 2A tambah 7B per 4. Okey, cikgu buat 4. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Boleh ke semua cuba buat soalan tu? Ni soalan ya cikgu? Ni soalan. Okey. Cuba buat. Muiz, setakat ni okey ke Muiz? Bilang dah Muiz. Okey, semua alright lagi tak tu? Nak dengar suara sikit? Semua alright lagi ke? Okey. Okey. Bagus. Okey. Cikgu, ada hantar dah. Oh, Tadi ya? cikgu leka sikit kira. Yang tu, Apa? jawab tadi. Kita Adik sikit kat kira. kaca tadi. Kira tadi yang tu macam leka sikit. Oh ya. Okay. Yang cikgu nampak tadi. Jalan kerja dia panjang tak Muiz? Apa cikgu? Jalan kerja dia panjang tak? Tak besar-besar. Tak panjang mana? Tak panjang mana? Wow, okey. Boleh tahan panjang ni. Boleh tahan. Dia panjang tapi tak susah lah. Bagus. Cikgu tak nak bagi soalan susah-susah. Nanti kamu pening. Sekarang ni, yang cikgu ajar kelas ni, kamu simpan elok-elok. Nanti kamu akan jumpa soalan yang kompleks. Contohlah, dekat bawah dia cikgu tak masukkan lagi huruf. Cikgu tak masukkan lagi huruf. Tapi, bendanya, jalan penyelesaian dia sama je macam yang cikgu ajar ni. Jangan risau, Okey, bagus. Okey, bagus Haris Zafri.
Tak siap cikgu. Okey, yang tak Cikgu tengah cari soalan. Ada soalan tak nak tanya? Okey, cikgu bagi lagi masa 1 minit. Okey, bagus. Boleh je kan buat. Bagus. Okey, bagus. Siap, siap. Lama, mak cikgu call. Sekejap Ya, Wan. Ngajar jap. 12 call nampak balik. Bukan Alung lah. Bukan Alung. Alung ngajar jap. Okey, jadi habis sudah soalan yang diberikan. Sorry, mak. Cikgu call. Okey, betul ke ni cikgu? Jom kita buat soalan dekat depan. Seminit lagi. Tak siap lagi ke tu? Confuse lagi ni. Hilang. Tak boleh jadi macam tu. Kalau ada huruf tu, kamu tak boleh gabung tau. Tak boleh gabung. Cikgu, saya tadi tak boleh masuk sebab ada problem sikit. Tapi sekarang saya dah boleh masuk. Okey, Nuhadini. Okey, jadi cikgu akan buat soalan yang seterusnya. Dah 12.3 minit. Kita nak pergi level 6 ni. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan yang berikutnya. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, jadi bila cikgu nak pergi dekat soalan ni, bila masa kita buat soalan, rujuk contoh sebiji tau. Ikut betul-betul apa yang cikgu ajar. Okey, jadi 5A tolak 3B per 3 tambah 2A 7B per 4. Sekarang dekat sini pembawah dia lain. Jadi bila pembawah dia lain, kamu kena samakan. Jadi bila pembawah dia lain, kita kena darab kahwin. 4. Jadi sini kena darab dengan 4. Cumanya jangan tulis macam ni. Ada yang tulis macam ni tadi. Kamu kena biasakan buat kalau dekat belah atas tu ada lebih daripada satu sebutan. Tak kisah. Boleh jadi dekat bawah ada lebih daripada satu sebutan. Yang cikgu tunjuk hari ni semua dekat atas. Semua dekat atas. Tapi ada masa dekat bawah tu lebih daripada satu sebutan. Jadi kamu kena darab pakai kurungan. Sekejap kita tengok modul kita ada tak dekat bawah. Tengok ni. Semua masing-masing boleh tengok. Soalan E dekat sini sebenarnya senang je. Kamu kena samakan pembawah. Jadi ada lebih daripada satu sebutan. Jadi kamu kena buat kurungan. Sebab dia ada lebih daripada satu sebutan. Okey, itulah apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, yang ni 3. Comparekan tau. Okey, sini kena darab dengan 3. Sini pun kena darab dengan 3. Jelas ke semua penambahan yang cikgu ada tunjuk ni? Boleh faham ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. 4 darab 5A kita dapat 20A. 4 darab negatif 3B kita dapat negatif 12B. Per dengan 12. Tambah 3 darab 2 kita dapat 6A. 3 darab 7 kita dapat 21B. Per dengan 12. Okey, tengok sebutan serupa sebab apa? Sebab bawah dia dah sama. Jadi kita boleh gabungkan. Sini 12, sini 12. Jadi gabungkan. Jadi
20A tolak 12B tambah 6A tambah 21B per dengan 12. Jadi 20A dengan 6A gabungkan, bagi dia duduk sebelah-sebelah. 20A sini positif 6. Jadi bila kamu nak gerakkan positif 6 tu mana-mana, adakan positif tu. Okey, 12B dengan positif 21B. Ini negatif. Negatif 12B, ini positif. Positif 21B. Per dengan 12. Baru kamu selesaikan. 20A tambah 6A, kamu dapat 26A. Kemudian, tolak 12 tambah 21. Kamu tekan je kalkulator. Tolak 12 tambah 21, kamu dapat positif 9B per dengan 12. Ini jawapan kita. Cumanya dekat sini kita boleh je kecilkan lagi. Tapi dekat sini tak payah nak kecilkan lagi. Yang tu nanti cikgu ajar esok. Okey. Jadi ini sahaja kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham yang ni? Boleh ke? Boleh ke? Okey. Boleh cikgu, jelas. Bagus. Masih follow up ke? Masih follow up ke? Masih. Masih follow up. Siapa yang salah salin pembetulan. Okey, step yang terakhir. Level yang terakhir. Level yang terakhir dekat sini cikgu akan tunjuk dekat kamu. Jadi masing-masing boleh tengok. Level yang terakhir ni kalau kamu boleh selesaikan dan kamu faham konsep. Kamu yang paling penting hari ni bukan tentang nombor. Nombor, huruf, simbol, dia boleh berubah bila-bila. Lain soalan boleh jadi lain nombor, huruf, simbol. Tapi konsep. Level 1 sampai level 6 penerangan cikgu adalah tentang konsep. Tengok konsep dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok 2x tambah 3y per 5. Cikgu buat tolak. Tolak. Tolak apa? Cikgu buat 2x tambah 4y per dengan 3. Jadi dekat sini dia tolak pula. Ni soalan yang terakhir dah. Dia tolak. Jadi dekat sini samakan pembawah. 5 tak ada dalam sifar 3. 3 pun tak ada dalam sifar 5. Jadi kita buat darab silang. Sini darab 3. Sini sila buat kurungan. Sini 5. Sini darab 5. Jadi sini sila buat kurungan. Selesaikan. 3 darab 2x kita dapat 6x. 3 darab 3y kita dapat 9y. Per 3 darab 5 kita dapat 15. Tolak. 5 darab 2x kita dapat 10x. 5 darab 4y kita dapat 20y. Per dengan 15. Okey. Jadi bila dia tolak, ingat balik level 3. Bila dia tolak, kamu boleh gabungkan dah. Tapi pastikan ada kurungan. 6x tambah 9y. Tolak. Bubuh kurungan 10x tambah 20y. Per dengan 15. Jadi level yang terakhir ni dia ada 3 kurungan. Ni kurungan pertama. Ni kurungan kedua. Ni kurungan ketiga. Nampak? Sebab tu cikgu cakap. Level yang terakhir ni panjang. Tapi konsep tu bukanlah kita susah sangat. Kita boleh selesaikan. Jadi kita kena selesaikan kurungan dia. 6x tambah 9y. Ni positif. Negatif darab positif. Negatif 10x. Negatif darab positif. Negatif 20y. Per 15. Kemudian dekat sini kita samakan. 6x dengan 10x. Bagi dia duduk sebelah-sebelah. 6x tolak 10x. Panjang kan? 9y tolak 20y. Jadi 9y ni positif. Bawa 9y tu punya positif. Ini negatif. Negatif 20y. Per dengan 15. Kemudian kita boleh selesaikan 6 tolak 10. Jadi bila 6 tolak 10 kita dapat negatif 4x. Okey. Kita selesaikan pula y. 9 tolak 20. 9 tolak 20 kita dapat negatif 11y per 15. Inilah jawapan kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi level 6 ni yang cikgu tambah berbanding level 5 tadi. Bagus. Cikgu hanya tambah kurungan dekat sini je. Jangan cakap ni pendek. Ini panjang.
Jalan kerja ni panjang. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 row. Dia panjang. Okey, jadi kita akan proceed kepada latihan yang terakhir. Cikgu bagi 3A tambah 6B per 2. Tolak. Cikgu dah mula buat tolak. 2A tolak 2B per 3. Cuba selesaikan. Ini latihan kita yang terakhir. Cikgu minta izin kita tandas kejap. Boleh ke semua? Cikgu minta izin kita tandas kejap. Boleh. Boleh. Okey. Buat yang ni cikgu bagi masa 2 minit je. 2 minit je. Sebab kita dah nak ambil masa 2 minit je. Kejap Aduh. Muiz. Ya. Siapa panggil tadi? Hantu. Okey, sorry. Alamak, masa kita dah nak habis lah. Okey, cikgu akan tunjuk jawapan dia. Tapi sambil-sambil tu kamu buat juga, boleh ke? Boleh. Okey, buat juga tau. Okey, tapi cikgu akan tunjuk. Kalau siapa-siapa yang tak dapat, boleh tengok rakaman. Okey, jadi sebab masa kelas kita ada lagi 3 minit. Cikgu akan tunjuk. Darab silang. Darab kahwin. Sini 3, sini pun 3. Sini 2, sini darab 2, sini darab 2. Buat laju daripada cikgu buat. 3 darab 3A kita dapat 9A. Laju lagi. 3 darab 6 kita dapat 18B. 3 darab 2 kita dapat 6. Tolak. 2 darab 2A kita dapat 4. 2 darab negatif 2B kita dapat negatif 4B. Per 3. Ni 2 darab 3 per 6. Sorry. Jadi gabungkan 9A tambah 18B. Tolakkan sekarang ni. Bila dia dalam keadaan tolak, sila buat kurungan 4A tolak 4B per dengan 6. Selesaikan kurungan. 9A tambah 18B. Tolak darab tambah. Kita dapat tolak 4A. Tolak darab tolak. Dia jadi tambah pula sekarang. Jadi per dengan 6. Jadi dekat sini kita samakan sebutan. 9A tolak 4A. 9A tolak 4A. Kemudian 18B tambah 4B. 18B tambah 4B per dengan 6. Jadi kat sini kita boleh selesaikan. 9A tolak 4A kita dapat 5A. 18B tambah 4B kita dapat 22B per dengan 6. Inilah kita punya jawapan. Okey, siapa yang dah siap tu boleh compare kan. Sebab cikgu buat terus, cikgu takut cikgu tak sempat. Lepas ni dah 12 suku. Kamu pun ada kerja. Cikgu lepas ni nak kena siap modul. Cikgu ada kelas form 3 pula, 12.30. Jadi inilah kita punya kelas hari ni. Okey ke semua kelas kita hari ni? Boleh faham ke semuanya? Level 1 sampai 6? Okey, mantap. Okey, bagus. Susah ke senang cikgu nak tanya? Susah ke senang? Susah, dia yang cakap senang. Tapi apa yang cikgu cuba bagi tahu ni adalah apa yang cikgu dah ajar memang dah complete dah. Memang dah complete dah. Cikgu ada tunjuk kat sini. Sini level 5. Sini level 6. Kamu tinggal rakaman, tengok rakaman nanti.
level 6, level 5, level 4, level 3, level 2, level 1. Lepas tu awal-awal kelas cikgu terang apa tu pecahan. Lepas tu cikgu tunjuk apa tu pemfaktoran. Pemfaktoran ada level 4 level. Lepas tu level 4 cikgu tunjuk lagi 2 contoh, 2 soalan. Banyak kita dah buat kelas kita hari ni. Okey semua, alright tak alright kelas kita hari ni? Alright. Tapi kadang-kadang confused. Tapi memang macam tu memang macam tu. Okey, jadi sekarang dah pukul 12 suku. Kita akan cikgu minta maaf salah silap kalau ada silap apa-apa Nanti esok kita sambung last kelas. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Arigato. Gozaimasu. Bye, Diego. Bye. Bye, Diego. Okay.